sementara saya nak berehat, saya nak tengok siapa kawan naik atas ni. Kita bagi peluang naik. Baru nak withdraw sebab bebai dah. Tunggu bawah belecak lama sangat. Panas dengar kat bawah dengar. Last, aku nak rehat jap. Pelangai ni. Dalam pelangai ni kita dapat lihat satu anjakan daripada pengundi-pengundi anak muda. Pengundi-pengundi anak muda telah pengundi-pengundi anak muda ni dia telah membuat satu anjakan untuk memastikan perpaduan ni di Malaysia ni terus kekal relevan. Berbanding dengan Perikatan Nasional, dia hanya ingin membangkitkan semangat kebencian. Anak muda ni bukan macam anak muda ni dah keluar kompong-kompong pada gelombang kebencian oleh Perikatan Nasional ni yang banyak membawa unsur maki, mencarut, fitnah. Jadi anak muda dia nak memandang ke hadapan. Sebab seperti kita tahu, peti undi anak muda Perikatan Nasional kalah ke semua. Kalah habis. Cuma menang 1 atau 2, kalau tak salah rasa menang 1 je kot. Dan pengundi Cina, pengundi bukan Melayu tu selalu cakap lah. Sampai orang kata apa, kalau ikut undi 17 undi tu pi rebuh je lah undi tu. Tak ada efek langsung. Jadi yang sebelum ni yang Perikatan Nasional mengatakan mereka lah pelopor undi-undi anak muda, pelopor undi Melayu. Akhirnya terbukti di pelangai mereka bukan pelopor yang sebenarnya. Yang sebenarnya undi Melayu ni masih seimbang. Jadi kat sini jika keadaan ni berterusan, Kerajaan Perpaduan akan sentiasa terus mendapat sokongan sedikit demi sedikit. Jadi untuk Kerajaan Perpaduan ni harus memokuskan untuk mengkayakan rakyat, untuk mensejahterakan rakyat, kerana politik sepanjang masa seperti dibawa oleh Perikatan Nasional ni lama-lama akan terpadam macam tu je lah. Sebab rakyat hari ni dia memikir kelangsungan hidup, bukan hanya memikir politik sesebuah parti, tak. Itu mentaliti yang perlu Kerajaan Perpaduan tengok betul atau tidak apa yang Kerajaan Perpaduan buat hari ni. Jika betul, teruskan. Jangan peduli tentang fitnah dan kritikan ni. Terus ke hadapan. Dan fitnah ni senang je urusannya. Bawa pergi mahkamah, sumbat duduk dalam, bagi duduk sengap-sengap. Nak fitnah sangat tak berhenti beradu. Untuk apa? Sebab fitnah ni kena orang kata apa, kena kuat kuasakan undang-undang yang lebih keras lah. Yang lebih keras untuk memastikan seperti pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional ni tidak mengulang kesalahan yang sama lah. Sebab kalau tak ada pembangkang langsung dalam kerajaan ni, kita tak best. Tak best sebab apa? Tak best sebab tak ada check and balance. Itu pun tak bagus juga untuk kerajaan. Tapi kita lihatlah Terengganu okey je, tak ada pembangkang. Itulah. Dia dalam don apa, itu pilihan rakyat. Dalam don Terengganu dia syok sendiri lah sama dia. Biarlah kat depa tu, depa memilih jalan macam tu, tak apalah depa rasa bangga 32-0. Tak apa, kita bagi peluang, depa boleh bawa kemajuan apa, depa boleh buat anjakan paradigma apa untuk memastikan ekonomi rakyat, kelangsungan hidup rakyat, kos sara hidup rakyat. Kita lihat. Benda tu kita lihat, dan kita akan kritik. Kita bagi ruang saja. 100 hari dah hampir. Tiada satu pun manifesto oleh Perikatan Nasional yang ngeri apa menang tak ditunjukkan kepada rakyat. Jadi rakyat memahati. Ingat, rakyat bukannya tongkoi kayu macam dengan Perikatan Nasional. Macam nak kena walak kat Rusila apa semua, tak. Rakyat ni ada pelbagai jenis kaum, pelbagai jenis bangsa. Dia memahati, dia melihat apakah kerajaan negeri Perikatan Nasional ni mampu memberi manfaat selepas kami memberi undi. Itu ingat, Mat. Jangan rasa selesa sangat, Mat. Menang besar pun tak guna, Mat, kalau pentadbiran out. Begitu. Ingat, lepas-lepas dapat undi rasa bahagia. Jangan, tak bahagia. Lagi anda dapat mandat rakyat lebih tinggi, lagi itulah tekanan rakyat lebih kuat. Seperti Kerajaan Perpaduan hari ni. Kerajaan Perpaduan hari ni mendapat 147 kerusi. Menang. Masuk dalam gabungan tu. Menang semua.
Lagi banyak tekanan. Sebab tekanan apa? Kami nak pembaharuan, kami nak untuk kebaikan untuk rakyat. Tapi Alhamdulillah kerajaan perpaduan yang mendengar isi hati rakyat. Okey, tak apa. Aku cari pelabur kat luar. Aku pergi jumpa orang sana, aku pergi jumpa orang sini. Memastikan pelaburan dan ekonomi Malaysia terus memacu. Begitu. Bukan seperti Perikatan Nasional hanya melalak di atas pentas, mencarut di atas pentas, memfitnah di atas pentas, membawa yang 3 selender di atas pentas yang tiada langsung input yang dapat dibawa oleh pelangai. Apa yang dia cakap di pelangai untuk memajukan sektor sawit, tak boleh. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim baru balik pada China 1 hari dah dapat pembelian tetap 500,000 tan. Nak bawa apa? Nak main isu apa lagi? Isu perkauman. Hello. Rasanya di pelangai mereka tak akan termakan dengan unsur-unsur luar ni, unsur-unsur perkauman ni sebab mereka dah hidup lama di situ. Mereka tahu kenal each other, maksud tu kenal satu sama lain. Nak main isu perkauman pun tak boleh. Nak main isu bangsa pun tak boleh. Tadi mereka kehabisan modal. Bila kehabisan modal, mereka hanya tahu maki PMF, maki PMF, maki PMF, maki PMF. Itu saja. Kita lihat apa yang mereka cakap tentang input. Tak pun mereka salah ke babi buat jalan. Yang tu je. Tak ada kerja apa dah. Lepas tu bila dah dapat utusan, nerakakan orang. Kerja mereka yang tu. Neraka, babikan orang. Syurga, neraka. Semua ada kat mereka je. Ari, dia kata gila, 4... itu je. Ari, dia kata 4 orang adun nak lompat. Dah lompat belum? Awak apa ingat orang tu bodoh sangat ke nak main politik dengan hampa ni? Hampa tu cukup dah. Hampa bodohkan sama kelompok hampa dah. Muhyiddin kata 4 orang adun nak lompat. Kan? Dah lompat ke belum ni? Aduh. Muhyiddin tu pun tak lama dah nak masuk ke dalam. Sebab tu lah je terpaksa melalut yang bukan-bukan. Sebab apa? Sebab lawyer dia kena tangkap. Tangkap pula ada kes pula. Jahanam. Aku nak beritahu kau, Mahyudin ni, Din Tompok ni, dia dah biasa dengan cara dapat kuasa melalui pengkhianatan. Kan? Dia jadi Perdana Menteri dulu pun dengan cara orang lompat, membeli pelacur-pelacur politik. Itu dia dah biasa kerja macam tu. Jadi sebab itulah dia politik dia nak berkuasa dengan cara mengharapkan orang lompat lah. Dia tak ada nak usaha sendiri, nak cara demokrasi betul-betul. Kan, menarik kemenangan yang bermaruah. Dia harapkan dia dapat jadi kerajaan dengan cara lompat. Pasal apa? Dia dulu jadi Perdana Menteri. Itulah cara dia pun. Cara orang melompat. Kali ni dia nak ambil pahang dengan cara adun lompat. Jadi ini tak ada maruah. Ini yang jadi pengerusi Perikatan Nasional. Patutnya siapa jadi ahli Perikatan Nasional, penyokong Perikatan Nasional malu. Bila ada pengerusi yang tak ada idea, bankrupt idea. Nak jadi kerajaan, mesti nak dapatkan orang lompat. Kan? Tak nak usaha sendiri, tak nak kempen, perkenalkan dasar yang baik supaya orang percaya kat kita. Kan? Harapkan orang lompat. Nak jadi kerajaan negeri Pahang, kita harapkan 4 adun lompat. Walau cara temberang. Hari ini dia dah kalah kat pelangai. Adun mana nak lompat? Itulah masalahnya bawan. Itulah masalahnya. Perikatan Nasional ni tak kisah pemimpin yang mana satu. Buka mulut je bohong. Macam-macam jenis bohong mereka boleh buat. Bohong syurga neraka. Bohong dengan fitnah. Bohong dengan maki. Kerja mereka buka mulut je bohong. Geng Perikatan Nasional ni lah. Bila kita cakap kat mereka buka mulut je bohong. Mereka kata kat Anwar Ibrahim. Tapi bila kita tanya buktikan Anwar Ibrahim apa yang bohong. Mereka tak boleh buktikan. Itu orang kata mereka ni walak tak tentu pasal. Duk percaya cakap pemimpin yang tertentu je. Pemimpin mereka sendiri pun tak dapat buktikan bahawasanya mereka berjaya memajukan negeri mereka. Ada bukti? Tak ada bukti langsung. Yang tahu buka mulut je bohong. Buka mulut je maki. Buka mulut je fitnah. Itulah pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional. Yang walaun dengan walauntik ni pun takbir. Itu je modal mereka. Even yang isu Palestin dengan Israel ni terang-terangan PMX kita memberi sokongan pada Palestin. Bagus pada Raja Petra tu yang sokong Israel. Rujukan Yahudi itulah yang podok rujuk Raja Petra tu, yang podok takbir Raja Petra tu. Dia itulah yang sokong Yahudi yang bertahu tak? Hampa pun nak jadi perangai Yahudi macam Raja Petra. Walaupun mana pemimpin PAS, mana pemuda-pemuda PAS nak maki Raja Petra tu, mana dia? Di mana dia? Keluar, muncul, maki Raja Petra tu. Muncul, mana dia? Tak dapat buktikan. Lari apa sokong Raja Petra ke apa? Okey, sekian. Engkau minum air dulu, bagi Norman buat sambung.
Kan tercekik kau hari. Minum air dulu. Norman sambung. Assalamualaikum. Salam. Boleh ke mewakili seluar? Boleh. Tak nak lah. Aku Seluar pancing makan punya tarik. lama tak dapat. Tak ada, saya singgah je sekejap kat sini. Sebab tadi konon-konon lah. Sebab saya jarang masuk dekat room PN ni. Dan jadinya masuk room PN tadi, saya tak sedar room tu room PN. Tapi bila dah tengok, oh room PN rupanya. Tapi tak apalah sebab kita nak bersifat, orang kata ulasan tu biar fair lah kan. Tapi tak sempat nak hujah dah kena drop. Itu biasa tu. Dia tapi itulah dia orang duk bising pasal beras sampai 24 jam beras kan. Tak sempat nak ulas kan. Itu je modal yang dia ada lagi. Tapi gitulah Katalah masalah beras besok selesai, agak-agak apa dia nak cari ya? Saya frust sikit lah pasal saya nak debate orang kata secara orang kata berbeza pandangan dengan cara yang baik. Terus kena tendang. Tak sempat nak cakap pasal harga, pasal beras, pasal fakta apa semua. And then saya nampak dua orang ni macam tak ada isu. Tapi dia just bermain dengan isu beras je. Dan isu-isu luar pun dia orang tak ada bising lah sekarang ni. Cuma dia macam mana walaupun ni dia tak ulas pula isu dia perangai. Tak sup ni. Takkan lah main isu beras je, isu pelangai tu sentuh sekali kata. Dia dah tak ada isu lah. Bagi saya lah, tolonglah buka minda, buka akal fikiran kita, tambah ilmu, cari ilmu. Jangan kita cari ilmu pada satu sosok tubuh individu dan kita taksub sampai kita tak boleh nak discuss dengan cara yang elok dengan orang yang lain yang berbeza pandangan. So, macam room satu lagi tadi terlalu emosi. Kita nak relax je, tak nak sakit kepala. Kan? Nak relax-relax, sembang, fakta, hujah. And then kalau benda yang kita rasa betul, kita sokong lah. Rasa tak betul belah dia, kita orang kata bangkang lah. Kan? Tapi tak adalah kita nak cari gaduh tapi tak nampak bercakap. So masuk kat sini pun nampak macam apa, kat mana-mana room lah. Walau ni kerja dia makin hamun je. Tak sempat nak cakap. Engkau pun satu. Dalam 2-3 hari ni, kau cek penyakit masuk room dia buat apa? 2-3 hari ni, dia tengah koyak gila ni, kalah kat pelangai ni. Kau pergi masuk, memang teruk lah kau. Dia tengah koyak gila sekarang ni tau. Saya saja masuk sebab saya nak tadah telinga tu, nak dapat dia punya isi apa dia kupas. Tapi tak ada isi, kulit je. Kulit je, dia tak ada isi. Kita macam durian tu. Norman, cuba orang kata Raja Petra sokong Yahudi. Yang apa dengar maklumat daripada Raja Petra tu. Mereka nak kata apa? Penting Mat, Raja Petra. Mereka pun tak tahu nak backup macam mana Raja Petra tu. Yang bangga-bangga sangat tu. Oh, Raja Petra memberi maklumat yang benar tentang kerajaan Malaysia hari ini. Dia mengkritik ini benar. Pasal Yahudi, pasal Israel, Zionis tu boleh bercakap. Memang mampu kerah lidah kerah dia boleh cakap. Yang sekarang ni walaupun room mana pun tak ada bercakap lagi pasal isu support Palestin ke apa. Dia isu dia sekarang PMX je. PMX sepanjang masa. 24 jam 24/7 PMX. Apa berlaku dalam dunia pun PMX. Jamban PMX. Jalan berlubang PMX, lampu gelap PMX. Habis semua PMX lah. Tak ada yang elok. Dia berak sembelit pun salah ke PMX. Itulah masalah. Jadi kepada 454 mata memandang ni kan, walaupun yang dengar saja, tolonglah buka minda, buka fikiran. Jangan kita letak taksub sampai kita tak boleh menilai. Kita bukan semua perfect tau, tapi kita ni saling melengkapi. Tapi kalau kita saling benci, yang baik pun kita benci, yang buruk tak apalah. Memang semua orang benci semua, tak suka yang buruk kan. Tapi apa yang kerajaan buat sekarang ni, adakah yang buruk? Adakah yang merosakkan negara? Adakah orang yang bila dia beri kuasa, kerja dia nak merosakkan negara? Tak ada. Kecuali abah kau tu, Jana Wibawa lah apalah. Kan? Itu je lah. Tapi
Kalau abah boleh. kau akan lagi goyang. Saya Hmm. menjelaskan sikit. Abah kau akan jadi lagi goyang selepas Goldman Sachs ni. Hmm. Dipanggil balik, dipanggil pulang ni. Dah sampai Malaysia dah. Abah kau lagi goyang sebab dia Dia melibatkan macam lawyer ni dia. lah. Dia Kita tunggu dah lihat. kata, Kita tak tahu duit ha, berapa banyak pula dia menyakau kat situ. Sebelum ni kata dia, pejuang YNDB apa semua ha, lalas, kita tak tahu cerita dia. Sabar. ha. Jadi kepada abang-abang walaun, adik-adik, kakak-kakak, atuk-atuk walaun apa semua kan. Dia macam ni lah. PMS ni yang saya tengok lah kan. Uh, dari sejak tertubuhnya kerajaan perpaduan, saya nampak dia orang berusaha buat kerja. Kan? So kalau korang nak cakap saya ni taksub, saya tak taksub. Sebab saya boleh tukar parti. Dari dulu lagi saya pernah undi BN, saya pernah undi PAS, saya pernah jadi ahli PAS. Saya pernah jadi ahli pejuang bersatu apa semua kan. Tapi itulah bila kita tak taksub, kita boleh pergi kat mana-mana. Bukan sebagai lalang, tapi kita cari yang mana boleh buat kerja. So macam sekarang, PN dulu kan, masa tebuk atap 33 bulan, tak kira lah tebuk tanah ke, tebuk telaga ke apa kan. Saya sokong kat dia orang. Tapi yang sekarang ni nampak buat kerja, nampak bagus, nampak berusaha. Walaupun tak perfect, tak ada orang perfect 100%. Macam Ratu Naga ke apa, mungkin dia perfect 100%. Kan? Tapi yang ada sekarang ni, walaupun tak perfect, dia berusaha. Kita nampak, cuba tengok dari positive side lah. Jangan apa benda semua tak kena. Bila nak maju, bila negara kita nak bergerak, politik, PRU dah lepas, PRN dah lepas, kita kena bergerak lah management government of the day. Kan? Betul. Ini kita duduk dalam takut, kita tersangkut dalam PRU dengan PRN tau. So bila dah terbentuk kerajaan, balik pada prinsip government of the day, yang mana nak jadi pembangkang yang berkualiti, bawa isu yang berkualiti, cadangan yang berkualiti. Bukan pergi maki amun orang, bukan pergi menghasut, bukan pergi mencarut, kan? Sebab orang luar tengok, malulah, weh. Orang luar tengok, weh. Orang luar tengok ni PN ni ada alim ulama, ada ustaz, tapi caci maki, mencarut, tak malu ke? Kita duduk dalam Hmm. negara OIC, kita duduk dalam negara ASEAN. Orang tengok pelakuan kita, cara bercakap kita dalam TikTok, dalam Facebook, dalam apa-apa je. Sikit-sikit maki amun. Kan? So Hmm. macam orang cakap tentang isu currency. Currency, semua negara ada turun naik. Orang bercakap tentang harga barang, semua negara ada kos turun naik dia. Kan? Tapi yang kita tengok, yang saya tengok lah, cara manage. 33 bulan dulu, cara manage, telur pun hilang. Minyak naik harga, hilang juga. Ayam hilang, naik harga, ayam hilang. Kan? Yang sekarang ni, Hmm. beras tak ada pun hilang. Kan? Orang kata apa, berlaku kenaikan harga sikit je, melalak tak habis. Kan? Kalau Itu pun kira beras lah import. tahun 80-an dulu harga nasi lemak 5 sen dapat sebungkus, takkanlah sekarang dia akan kekal 5 sen juga. Gaji nak 1,500 minimum. Kan? Kalau harga beras tak naik apa semua, habis orang yang tanam beras takkan tak ada profit. Kan? Masa dia kerajaan dulu kan Haji Hadi kata, jangan salahkan Hmm. kerajaan kalau barang naik. Betul lah. Dia jangan salahkan kerajaan. Waktu dia kerajaan Lepas tu dia tu, tak bagi salahkan kerajaan. orang tak kira lah nak jadi walaun ke taksub parti-parti apa. Kena belajar biar habis lah. Jangan belajar agama saja. Agama suruh belajar bagi balance. Ilmu dunia, ilmu akhirat. Ilmu agama apa? Akhirat, ilmu dunia apa? Ilmu dunia, management, pengurusan kewangan, hubungan antara negara, hubungan diplomatik. Banyak benda kena balance. So bila tak balance, mulalah ada orang agama yang hujah tentang tabung haji dijual. Hujah tentang aset dijual pada non-Muslim. Pasal tak, orang yang bukan bidang berhujah pada yang bukan bidang dia. Tapi bila kita Betul? tambah ilmu, kita balance semua ilmu, macam tahun-tahun sudah lah kan, apa yang berlaku dalam 33 bulan, saya tak ada hal. Saya tak ada melalak macam melalak sekarang. Ada benda yang baik kita sokong, ada benda yang tak baik, bukan kita tak sokong. Kita bagi cadangan.
Tapi yang sekarang ni, ada benda yang baik kita sokong, tapi dia tak sokong. Ada benda yang tak baik, dia tak ada nak bagi cadangan, dia bagi fitnah. So kat mana kita nak create generasi pelapis rakyat-rakyat Malaysia yang jadi pengundi yang cerdik, kan? Gitulah. Okey Hari, sebelum aku tutup. Nak tutup bawah ni lah. Tutup lah. Aku bukannya boleh lama-lama sangat dive. Duduk kat rumah kan, duduk kat luar pun. Kau kalau nak live makan kau tunjuk buka kamera. Kau Aku makan duduk kau dalam tunjuk buka kereta. kamera. Kalau rumah bising anak-anak. Jaga. Hmm. Okey lah, dia macam ni lah. Kita lihat apa yang perbandingan lah. Patutnya kita buat perbandingan. Perbandingan 33 bulan dengan 10 bulan. Kalau ada banyak benda yang tak bagus, kritik lah, tiada masalah. Bukan PMX sekat suara kebebasan suara, tak. Dia tak pernah sekat pun. Hampa maki dia, hampa hina dia, hampa cerca dia, hampa keji dia. Dia tak balas langsung, dia tak melayan langsung. Tapi dia kata, tak apalah, hampa cerca pilah apa pun, hampa cerca lah aku. Aku fokus pada tandas jamban pelajar. Dia tak marah. Dia teruskan, aku tahu benda ni aku buat betul. Ada input dia, ada efek dia. Ya betul, efek dia banyak. Selain pada ni, kontraktor je buat satu persaingan sihat. Okey, 70,000 aku boleh buat apa? Aku boleh buat macam ni, aku boleh buat macam KLCC tak tandas? Boleh. Ada yang macam KLCC, kita tengok tandas. Ada yang macam Pavilion pun ada. Ada yang macam McWilly pun ada. Ada macam Wak Utama pun ada. Betul tak kita lihat semua tandas-tandas yang dah siap tu daripada modal 70,000. Itu kita nampak daripada segi kontraktor yang dapat projek tersebut. Depa nak berlawan untuk lawan tandas siapa paling cantik. Secara tidak langsungnya pelajar nampak tandas, tandas aku cantik tandas sekolah aku ni cantik, tandas sekolah ni cantik. Depa nak pergi sekolah pun semangat. Dan kemungkinan sekolah-sekolah yang daif pun akan dinat tarafkan, lebih orang kata apa, lebih menarik, lebih orang kata apa, keperluan yang mana yang orang lama-lama dah rosak, depa upgradekan benda tu. Kita doakan yang baik-baik. Sepatutnya sebagai kita ahli parlimen kawasan, contoh Perikatan Nasional, patutnya kata, sekolah saya ni dah daif. Saya memohon peruntukan untuk membangunkan sekolah daif di kawasan sekolah di kawasan parlimen saya. Macam tu baru betul. Itu panggil check and balance. Andai kata ketika tu kerajaan tak buat juga, saya dah mohon dekat kerajaan, kalau dia Perikatan Nasional lah, saya dah mohon pada kerajaan, tapi kerajaan tetap tak mahu luluskan. Kenapa kerajaan? Itu balik kritik, betul tak? Bila kita kritik kat situ, orang kata apa? Kita kena ubah lah. MP aku dah mohon apa semua pun tak dapat, kita baik kita ubah. Nampak tu? Tu orang kata fokuskan pada check and balance tu. Betul. Tapi pembangkangan ni buat apa? Tak buat apa. Ting kosong. Macam ibarat telur. Ibarat ada telur, ketuk pun tak pecah. Ting kosong. Sebelum ni, telur tu tinggal kulit. saya adalah saya banyak kali lah pergi meeting PIBG pasal anak-anak 5-6 orang semua sekolah. Meeting PIBG ramai ibu bapa dulu sebelum PMX buat perubahan pada tandas ni kan. Ramai ibu bapa dari tahun-tahun sudah sentiasa bagi cadangan dekat sekolah untuk tandas tu boleh tak repair. Tapi sekolah tak boleh, masa tu tak boleh nak buat pasal tak ada bajet lah, tak ada apa kan, tak ada. Tu pun terpaksa buka kalau ada ibu bapa nak beri sumbangan. Kan? Ibu bapa manalah mampu, apa yang mampu pun terhad. Majoriti kat kampung ni B40. Ada yang pendapatan tak tetap apa semua. Tapi orang-orang yang terlalu benci pada kabinet government of the day ni, dia tak tengok dari sudut positif. Sebab diorang anak-anak diorang bersekolah juga kan. So macam dari dulu mungkin diorang termasuk dalam salah satu orang yang dalam PIBG duk bagi cadangan repair tandas ke apa. Sampai ini cerita betul, ada yang budak sekolah nak pergi tandas sampai tak boleh tak lalu nak pergi tandas sampai tahan balik, tunggu balik rumah kan. So benda ni yang bagus lah kalau dah repair tandas,
tak payahlah maki-maki amun. Ni buat tandas dia cakap ni buat rumah setan. La ilaha illallah. Apa? Kau belajar agama kat mana lah Setiap rumah pun ada tandas. Habis rumah kau tu macam mana tandas? Tandas rumah walaun ni macam mana? Dah kalau tu kau cakap rumah setan. Cuba buka minda sikit. Buka otak sikit. Kalau rasa otak tu, macam saya cakap Terengganu sikit lah. Kalau rasa otak tu sumbat sangat, ambil cuka cuar dalam kepala otak tu. Maksud dia rumah setan tu, setan suka tempat kotor. Itu agama kata. Tempat kotor memang tempat setan duduk. Kan? Itu yang maksudnya. Bukan setan berkumpul dekat situ. Kan? Maksudnya tu tempat setan duduk. Maknanya tandas ni tempat kotor. Kalau kau biarkan dia terus kotor, memang dia duduk situ lah. Kan? Takkan kau nak biarkan anak kau duduk bergelumang dengan kekotoran. Diorang ni bercampur aduk sebenarnya. Sebab Islam cakap kebersihan tu sebahagian dari iman. Lepas tu, kalau tempat kotor tu kau panggil rumah setan, kau nak bersih masa bila? Itu kata. Sepatutnya apa yang setan suka, yang itu kita lawan. Setan suka tempat kotor. Kau kena bersihkan. Itu patutnya kita kena lawan apa yang setan suka tu. Dia ada tempat dia. Okey, tandas untuk kau berak. Memang tempat kotor. Siapa suruh kau tidur dalam tandas? Orang nak berak, mandi. Tapi nak bersih. Bukan tandas aja. Kalau kau pun pakai seluar, kau kotor, kau kencing dalam seluar tak basuh, kau pakai seluar, situ pun setan duduk dengan kau. Saya pernah lah emergency lalu dekat Pancur. Dekat depan rumah Nik Amar, Datuk Nik Amar. Masa tu timbalan menteri besar masa tu lah. Tahun 2000 berapa lah? Tahun 2018, 2019. Sebelah rumah dia tu ada sekolah pasti. Saya emergency nak guna tandas. Dan saya memang biasa area tu saya duduk situ dulu. Saya pergi tumpang tandas pasti. Dia punya tandas boleh tahan lah. Tahi tergolek-golek atas lantai. Hari kau boleh lalu makan hari. Orang cerita pasal tandas. Ini cerita betul. tak Hari lalu dia makan. Sorry. Betul. Sebenarnya masjid pun banyak tandas kotor tu. Patutnya masjid ni rumah Allah. Dia lah paling contoh lah kan. Rumah Allah tentulah bersih. Berwuduk kat situ. Guna bersih lah. Tapi masjid pun tak boleh. Sebab kita tidak ada kesedaran. Sebab tu Anwar pilih buat ajar budak kecil. Supaya dia dah besar, generasi akan datang tahu jaga kebersihan. Sebab tu Anwar pilih. Saya ingat zaman-zaman kita sekolah dulu darjah 1, 2 Cikgu-cikgu sekolah dulu memang latih geng-geng orang yang 80-an, 70-an, 90-an ni basuh tandas. Tapi sekarang tak ada, budak sekarang manja. Walaupun ajar anak-anak manja sangat. Alah, bila ada program gotong royong tandas kan, mak ayah marah. Saya hantar anak sekolah bukan untuk cuci tandas, dia kata. Ni masalah dia. Kan? Tapi dengan ceritanya, Kementerian Pendidikan Buah Fadilina dia nak buat juga. Ada salah satu dalam minggu yang budak-budak akan diminta gotong royong bersihkan tandas. Sebab tandas yang baru siap ni, dalam projek ni, kalau kau tak jaga, dia akan tahan lama. Kau tunggu 2-3 tahun, dia rosak balik. Kalau tidak dibuat program mingguan, kan, cuci, dia akan jadi berlumut, licin lantai dia, apa semua. Sekarang ni okey lah, dia baru buat lagi. Kalau kau biarkan terusan, dia rosak balik. Saya ajar anak-anak saya tandas kat rumah saya, orang kata kita bagi tugas. Kita kat rumah saya ada 3 tandas. 3 tandas, bagi tugas, setiap 3 hari sekali pastikan bersih. Setiap orang ambil tugas basuh, cuci. Bukan nak dera, kita nak bentuk disiplin. Nak bentuk pemikiran biar dia boleh fikir kebersihan kena jaga. Kau tengok negara barat, negara maju, tandas dia tu boleh macam sok rabau, wanginya. Kata orang kalau kau nak makan pun boleh lah kan. Cuma kita adab, kita lah Islam tak boleh makan dalam tandas. Tapi bagi orang barat, dia tak ada adab, dia boleh makan je dalam tandas, bersih. Kan? Tapi bagi kita, walau bersih macam mana pun, selagi nama dia tandas, kita tidak kan, tak boleh makan dalam tandas. Itu adab kita, akhlak kita dalam Islam. Walau bersih macam mana lah tandas tu, walau wangi macam mana pun, tak dibenarkan kita untuk makan, solat ke kat situ tak boleh. Sebab kita dah ada adab kita. Tapi maksudnya kebersihan tu. Kan? Ini kita tengok tandas art and art ke apa ke, kadang-kadang Allah. Ini tak lalu saya masuk. Tengoklah walaun ni kan. Seluang ke walaun ke, bapak walaun ke.
biarlah berpada-pada. Kalau berpolitik, berbeza parti, dia bukan berbeza agama. Dia berbeza pandangan, ijtihad, kaedah mengurus. Kalau parti awak suka mengurus dengan cara yang kotor, pergilah kan. Tapi yang ada Hmm. sekarang ni cuba buat cara yang bersih. Nak bersihkan rasuah, nak bersihkan apa benda. Cara tata kerja dalam agensi kerajaan. Semua nak dibetulkan balik. Nak buat benda elok, takkanlah nak maki amun, cuma nak doa yang tak baik-baik kan. Dalam Islam pun Macam hmm. suruh doa yang baik-baik kan. Jadi kalau Macam kita walaupun pergi ha, Macam kita pergi kedai makan lah, restoran kan. ha. Kalau kita nak makan tak ada kedai lain dah, jangan masuk tandas dia, terus makan je. Tapi Kan? saya ada kawan-kawan saya yang walaun lah. Kalau kita orang pergi makan saya baik dengan walaun ni, berpeluk, berkepik apa semua kan. Tapi dia orang pergi makan kalau dia tengok kedai tu kotor, awal-awal dia cakap aku tak nak kedai ni tak bersih, pandai pula. Hmm. Ini yang kita didik anak kita. Ha. Sebab tu pihak MBEK dia pilih sekolah dulu. Padahal boleh je pihak MBEK nak buat, okey, projek tandas saya nak repair semua masjid. Boleh je dia nak buat. Betul tak? Tandas semua hospital. Boleh je dia nak buat. Tapi kenapa pihak MBEK pilih sekolah? Sebab situlah bermulanya budak-budak. Pendidikan budak-budak. Sebab tu dia buat di sekolah projek ni. Kan? Tapi ramai yang tak faham lah. Sebab Kat kedai saya tandas kita kongsi lah. Ada satu kedai lagi kongsi. Dia orangnya dah memang tua dari saya lah kan. Tapi guna tandas tak pernah nak basuh. And then kita selalu bagi peringatan, basuh lah. Kau lagi tua dari aku. Benda ni kebersihan, kena jaga tempat orang lain nak guna apa semua kan. Tapi baru saya perasan bila PRU baru ni, PRN baru ni, oh dia undi walaun rupanya. Susah, tapi bukan semua orang pengotor, bukan semua yang sokong parti yang tak sama dengan pendapat saya, bukan semua pengotor, tapi dia orang jadikan isu ini disebabkan masing-masing politik. sikap sebenarnya. Dia bukan kerana parti, masing-masing punya sikap diri sendiri. Betul. Sepatutnya kalau kita suka ke kebersihan, kita akan pujilah program PMX ni. Kalau kita betul-betul suka kepada kebersihan, kita nak anak-anak kita dididik dengan kebersihan, patutnya kita sokong. Tak kira parti apa pun, sokonglah. Bukan duit kita pun. Kan? Ini kan dah sekolah terpaksa minta duit PABG. Sebenarnya duit PABG ni bukan untuk kegunaan sekolah. Kenapa pula PABG nak kena tanggung pula repair tandas? Kan? Kerajaan ada. Bila kerajaan bagi tu, patutnya sokong lah, support lah. Ini kita kutuk lagi. Tak ada lah benda repair tandas lah, PMX pergi tengok tandas lah. Yalah, kalau dah PMX boleh tengok tandas, maksudnya apa? Maksudnya pengetua kau kena rajin lah turun. PMX boleh masuk tandas tengok, takkan pengetua tak boleh tengok tandas sekolah. Betul tak? Itu maksudnya yang PMX nak tunjuk. Bukan dia suka-suka pergi masuk ronda-ronda tandas tu. Kan? Dia nak tunjuk, nak bagi contoh kepada orang lain. Kalau aku Perdana Menteri, aku pun boleh pergi ke tandas tengok macam mana. Kau guru besar, kau kena turun ke sekolah, tengok tandas murid-murid. Itu yang pihak nak bagikan contoh. Satu lagi, walaupun dia hanya buat masa sekarang ni lah, yang saya nampak, dia menganjing pasal toilet, dia menganjing pasal beras, dia menganjing pasal currency. Sebenarnya kalau bertukar kerajaan, kalau contohlah sekarang PMX tak jadi government pun, kalau contoh PN jadi government sekarang pun, benda yang sama. Isu beras, isu yang sama. Diorang ni tak terbuka minda cara berfikir, cara nak hadam sesuatu isu. Sebab dia ingat kita ni negara pengeluar beras utama dunia kot. Kan? Okey, Sana, isu currency saya mencelah sikit isu currency. Isu currency kita kena lihat kekuatan ringgit, bukan hanya pada berpandukan pada dolar. Kekuatan ringgit kita kena berpandu pada baht, pada yen, kepada semua mata wang di serantau dunia ni. Baru kita boleh buat satu penilaian. Kalau kita berpandukan pada baht, duit kita kuat mendadak. Maksudnya ni RM9 dah. Semenjak bila orang kita ni nak cerita pasal nilai mata wang ni?
Semenjak PMX je. Sebelum ni orang tak beritahu. Kalau kau tengok Tak ada, di tapi bagus juga. kampung, Tapi kalau kau okey tengok Fawad. di kampung Tapi hari, bagus kalau kau juga. tengok di kampung-kampung, di kampung-kampung, di Feda, di waru-waru kedai kampung, ada ke orang kampung nak cerita pasal di RM5 jatuh, naik tak ada. Dia nak fikir, beras kawalan naik tak naik? Kan? Gula kawalan naik tak naik? Dia kira tu tak ada orang kampung kita pasal nilai mata wang ni. Yang duk sembang pasal mata wang ni orang-orang meniaga, orang bisnes. Kan Saya kapitalis orang dia ambil berat tentang mata wang. Orang kampung dia tahu aku nak makan kalau beras kawalan tak naik harga. Kalau beras bawah kawalan masih ada, beras masih ada lagi nak dia beli untuk dia belanjakan. Dia Tapi fikir tu. mencelah sikit, tapi geng kapitalis ni lah dia akan manipulasikan segala isunya. Sebab mereka kata currency ni kita remah sebab PMX lah. Sebab tu harga barang semua naik. Itulah mereka cuba Habis dolar Amerika, manipulasikan. dia tak tengok dolar Amerika, Ya. dia tak tengok yen, dia tengok mata wang negara lain. Dia tengok Malaysia. Ya. Kan? Tu Sebab itulah kalau kata orang, kita kena tengok kekuatan ringgit kita berbanding dengan serantau dunia. Masuk tu Thailand, Singapura, Brunei. Kita kena bandingkan semua. Baru kita dapat. Kenapa mereka je kuat? Sebab OPR yang tinggi 55% ke 5% lebih kurang macam tu. Kita nak ke? Kita boleh je kalau PMX kata nak letak OPR 5%. Mau ke? Mau tak melenting alah, walaupun kalau kerajaan hari ni kalau kejam. Muhyiddin sekarang Perdana Menteri dah berapa kali naik OPR dah. Kita baru sekali. Dalam masa 10 bulan baru sekali je naik. Sebab tu lah kita kena buat perbandingan. Even pasal Dia beras dulu ni 4 kita kali. pun dah terang pun berjela. Tapi tetap orang tak faham, tak apalah. Orang tak mau faham, tak apalah. Kita buat sajalah program-program kerajaan. Kerajaan teruslah buat program-program seperti jualan ramah bergerak ke. Seperti beras, penjualan jual beras putih lah apa semua. Lepas tu yang mana yang sembunyi-sembunyi tu sila buat laporan. Okey, KPDN akan penguatkuasa akan terus turun. Unit selia padi pun akan meneliti semua. Segala kemudahan untuk padi padi ada banyak mana apa semua. Ibu ni pesawah minta menuntut nak kena seimbangkan banyak benda kita nak seimbangkan, tapi itulah dugaan hari ni kerajaan hari ni perlu hadapi. Cuba kerajaan dulu. Tak apalah angkat bendera, jangan angkat bendera putih, angkat bendera biru, tak apa. Yang tu je lah alasan dia boleh bagi. Okey Ri, aku nak tutup dah ni. Berbanding- Bagi Norman last 1 minit. okey, last kepada semua yang tengok ni, kalau nak belajar tentang ekonomi, pergi baca basic, cari sejarah tentang perjanjian Bretton Woods, cari sejarah tentang fiat money, cari tentang sandaran emas dalam bank negara setiap negara utama dunia. And then kena study balik kita punya mata wang asing yang kita reserve di Malaysia ni. Selain dolar, kita ada beberapa mata wang asing utama dunia. So kena study, walaupun kena study benda tu. Baru kita faham macam mana kita nak hujah. Itu saja. Okey, terima kasih Norman. Terima kasih ni Ari. Dan terima kasih kepada mereka yang bagi gift tadi kepada kita orang dekat atas ni. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Lepas ni kita pergilah mana-mana room. Ronda-ronda lah mana yang patut dapatkan maklumat. Tapi jangan semua maklumat tu telan. Kan? Fikirlah dulu. Apa-apa maklumat pun. Kita tak pernah larang pun nak pergi ke room PM ke apa semua. Kalau kau dapat naik kontak lagi bagus. Kalau kau dapat peluang naik kontak kan. Dapatkan maklumat kebenaran apa yang dia sampaikan tu. Kalau kita nak dapat jawapan, kita pergi ke room pop-pop kita pula, kita ulas, kita jawab kan. Jangan terus telan saja. Akan jadilah orang yang bijak. Okey, terima kasih banyak kepada semua yang di bawah di room ini. Lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.